الخير. أما بعد أيها الناس أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون. Bila kita mulakan majlis kita dengan umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi Allah beri nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat kelapangan, kesihatan kepada kita, membuka lembaran baru dalam kehidupan kita pada tahun yang baru. Sihat ke semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kesihatan dan kelapangan yang Allah beri kepada kita ni, kita manfaatkan pada mengerjakan segala apa yang telah dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberi kebaikan kepada kita. Sedar dengan tak sedar, kita dah telah menghabiskan setahun daripada peruntukan umur yang Allah telah beri kepada kita. Sebelum saya lanjutkan, saya kenal lah diri saya sikit. Ni orang kata tiba-tiba mari duk ceramah ke orang je kan. Nama saya Muhammad Azali bin Hassan, bekerja dan berkhidmat di Jabatan Agama Islam, Pejabat Agama Islam Daerah Batu Gajah, dan sekarang duduk di unit pembangunan keluarga, nikah, cerai dan rujuk. Orang nak nikah, orang nak cerai, nak rujuk, nak sign borang, sijil ke kebenaran ke, itu bahagian saya. Dan konseling. Tapi tak berapa pandai nak konseling. Kadang-kadang yang datang tu umur lebih daripada kita. Sekarang dia kata kamu besarkannya ya. Nak nasihat orang. Jadi kita ambillah mana yang kita mampu. Sebelum ni saya berkhidmat di 3 daerah. Imam Masjid Daerah Tapah. Kemudian saya berpindah ke Masjid Daerah Batu Gajah, Masjid Tuan Besar Hatijah, selama 8 tahun. Kemudian dipindahkan ke Kampar, Masjid Daerah An-Nur Kampar. Kemudian sebab buah sangat, dia pindah balik. Pindah Batu Gajah balik. Rezeki saya di Batu Gajah masuk tahun yang kedua lah. Tahun yang kedua. Jadi itulah pengalaman serba sedikit saya berada di Jabatan Agama Islam selama hampir 17 tahun. 16 tahun, masuk 17 tahun. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kurniakan isteri dan anak punyai 8 orang. Rasa-rasa berapa? 41. Allah tak bagi rezeki banyak harta, Allah bagi rezeki banyak anak. Alhamdulillah, mudah-mudahan rezeki itu menjadi penolong kepada saya, pemberat amalan saya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada awal-awal tahun ni sepatutnya kita kena bermuhasabah diri kita. Mungkin ada khilaf. Ada orang dia kata, buat apa ustaz nak sambut ni bukan tahun Islam, ni tahun Masihi. Apa yang kita duk beria sangat nak nyambut, kita nak mengucap selamat tahun baru. Kini tahun hijrah kan dah ada. Baik. Kadang-kadang kita tidak faham. Kadang-kadang kita perlu kepada satu titik permulaan untuk pembaharuan, sama ada daripada segi kehidupan kita, daripada segi tindakan kita, dari apa-apa juga tujuan matlamat hidup kita ini, kita perlu menyusun daripada garis permulaan. Tidak salah kalau kita mengambil tahun Masihi ini. Apabila kalau kita menceritakan sedikit tentang sejarah tahun Islam pun bukanlah datang ketika mana Nabi lahir.
Dia datang selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kata bermula digunakan, dipraktikkan pada tahun kedua khalifah, iaitu Sayyidina Umar ibn Khattab. Sebelum-sebelum itu masih menggunakan Al-Masihi. Maka ketika itulah tahun Masihi ini dipraktikkan. Tidak salah bagi kita untuk menyambut tahun Masihi ini dengan permulaan yang baik. Bukan kita nak seronok-seronok bakar bunga api tak. Bukan nak seronok-seronok buat nari, orang kata naga, tarian naga tak. Cuma kita sambut tu rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang sepatutnya kita panjatkan. Menunjukkan umur yang Allah telah panjangkan kepada kita sampai ke tahun yang baru. Maka permulaan tahun yang baru ini adalah satu garis permulaan kita. Sama ada kita nak jadi lebih baik ataupun hanya bersedia menjadi diri kita yang sebelum ni. Maka sebab itu kita perlu menyusun strategi kita sebagai seorang hamba Allah di atas muka bumi ni, yang Allah tak banyak cerita tentang kehidupan dunia. Allah banyak cerita tentang kehidupan akhirat di dalam Al-Quran. Sebagai contoh satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu lepas isyak kita duk baca tak, masjid-masjid, surah-surah, baca suratul Mulk. Ayat yang kedua Allah kata apa? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah kata apa? Aku jadikan kehidupan selepas kematian. Allah tak cerita tentang kehidupan yang kita sedang hidup hari ini. Sebab kehidupan yang ada ini adalah kehidupan yang fana, akan binasa. Akan satu hari nanti kita akan tinggalkan kehidupan yang kita rasai hari ini, nikmati hari ini. Tetapi Allah menceritakan kehidupan yang panjang, yang kekal, iaitu kehidupan selepas kematian kamu, kata Allah. Aku jadikan kehidupan selepas kematian. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Menjadi ujian bagi kamu, siapakah yang lebih baik amalannya. Sebab apa? Sebab kehidupan selepas kematian itu tidak ada mati lagi. Tapi kehidupan itulah kehidupan sebenar seorang hamba Allah yang akan mengembara bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada bahagianya dia ataupun binasanya dia di alam sana. Sebab itu menjadi renungan saya nak bawa puan-puan, tuan-tuan semua pagi ni. Renung sebagai satu hadis azam untuk kita jadi lebih baik. Hadis Nabi SAW yang diriwayat daripada Ibnu Umar, anak kepada Sayyidina Umar ibn Khattab, Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar ni seorang sahabat yang muda di sisi Nabi SAW. Dia antara perawi hadis yang masyhur. Dan beliau antara sahabat Nabi yang banyak menukilkan hadis-hadis daripada Nabi tentang nasihat-nasihat. Selain daripada Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar adalah sahabat yang wara' dan antara sahabat yang menjadi rujukan apabila hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi persoalan, menjadi orang kata satu persoalan kepada para sahabat, adakah ini hadis, maka Abdullah ibn Umar lah jadi rujukan dia. Saya baca hadis ni, kemudian kita tengok sama-sama. Ada tak hadis ni kena pada kita dan sesuai tak untuk kita gunakan pada situasi sekarang kita berada di awal tahun yang baru. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka ghariban aw 'abirus sabil. Iza amsayta fala tantaziril sabah wa iza asbahta fala tantaziril masa wa khuz min sihhatika qabla saqamika
wa khuz min hayatika qabla al-mautika fa innaka la tadri ya Abdullah masmuka ghada. Atau kama qala. Hadis ini sahih dalam riwayat Bukhari yang ke-683. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma berkata ia, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka ghariban aw 'abirus sabil. Kata Nabi, wahai manusia, jadikanlah diri kamu itu sebagai orang yang asing dan orang yang sedang di atas permusafiran di atas muka bumi ni. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadikanlah diri kamu itu atas dunia ni asing. Asing tak kita ni? Ke kita nak kekal duduk atas dunia ni? Au abirus sabil, kata Nabi. Ataupun sebagai anak yang duduk di atas perjalanan, orang yang sedang musafir. Nabi kata, jadikanlah hidup kita ini, jadikanlah kehidupan kamu atas dunia ni orang yang asing. Asing macam mana? Kita ni bukan asalnya daripada dunia. Kita ni bukanlah orang yang berasal daripada dunia. Asal keturunan kita adalah daripada syurga Allah. Dan kita berjalan menuju ke syurga kembali. Ataupun kalaupun kata Nabi, jadikanlah diri kamu itu sebagai orang yang di atas musafir. Analogi Nabi bagi ni kepada kita ni supaya kita renung. Kita ni di dalam perjalanan menuju kampung halaman kita. Adalah kata orang nak musafir hari ni, nak pi Johor Bahru. Orang perempuan lah selalu nak pi 3 hari je pun. Packing tu masa nak pergi umrah. Di packing barang baju cukup, kain batik 4 lai. Kan, baju t-shirt nak pakai, baju kurung satgi, baju nak masak lain. Dia dah packing dah. Tu nak pergi Johor Bahru. Kurang lebih 6-7 jam. Tu tak cukup dengan baju. Dengan raga lagi. Sandwich untuk pagi. Dia punya ragam lah. Lepas tu dia siap masak bihun goreng. Dia tapau siap-siap. Bawa mangkuk plastik. Bawa cawan plastik. Bawa packing. Suami kata kita pergi 3 hari je. Dia kata tak apa bang. Takut lapar tak payah singgah. Bohong je orang perempuan. Kan, packing siap-siap masuk raga dalam bonet. Penuh bonet tu dia macam nak hantar dia pergi KLIA, nak pergi umrah. Lepas tu dah siap pun semua, start kereta pun semua. Dia kata, bang, boleh singgah tak? RNR mana-mana nak kencing. Singgahlah. Singgah nak kata longgor pinggang, suami nak longgor pinggang, lenguh duduk dalam kereta. Hak dia tadi kata kencing tadi, dia pergi singgah kedai buah satu demi satu dia pergi tanya rega. Saya tak kata. Tapi tu tabiat kita sebagai manusia, tu rencam kita, kehidupan kita atas dunia. Kita kata tak apa, aku nak jadi hamba yang taat, aku nak pergi syurga Allah. Tapi bila sampai di dunia tempat persinggahan kita, kenapa Nabi kata jadilah abirus sabil, orang yang duduk di atas perjalanan. Ada tempat-tempat persinggahan kita. Persinggahan kita adalah dunia. RNR kita adalah dunia. Sampai dekat ni tengok dia tengok kat situ RNR Tapoh. Ada pesta derian. Dia kata sebakui RM30. Dia kata ni alang-alang nak pergi rumah anak Johor ni, kita pikul lah 2 bakui. Buka bonet, barang yang lengkap untuk kelengkapan bekal kita nak menuju perjalanan tadi dah penuh dah. Buka bonet, dia kata ini tak apalah, kita kurang lah barang ni, raga letak luar. Raga sandwich tadi letak luar. Tak mau pakai tu. Tak muat bang, dia kata. Ini 2 bakui kita pikul ni. Dia kata tak apa, baju rumah anak tu. Tinggal beg baju kat RNR. Lepas tu dia tengok lagi, tak cukup. Dia kata, bang cuba buka bawah tu ada tayar spare kan. Buka, tinggal tayar spare tu. Dia tinggal tayar spare kat luar. Sepanar-sepanar, dia kata yang ni pun tak apa, tak jadi apa kot. Sebab jalan ni mudah je, highway. Dia tinggal semua di luar.
dia penuhkan bonet kereta dia dengan derian. Penuh kereta. Dia katuk, dia jalan. Belum sampai lagi Johor Bahru, dekat Melaka, tayar pecah. Tayar spare tinggal kat tapah tadi. Maka kata Nabi tadi, kenapa disuruh dianggap kita ini sebagai orang yang asing? Maka kita akan terkandas. Jika kita membuang segala benda kelengkapan yang penting untuk kita dalam perjalanan kita, maka kita akan terkandas, akan mengganggu perjalanan kita menuju syurga Allah. Baik sungguh contoh analogi yang Nabi bagi ini. Lalu kata Nabi SAW, sambung hadis tadi, Nabi kata, jadikanlah diri kamu orang yang asing ataupun orang yang sedang di atas musafir di dalam dunia ini. Lalu kata Nabi, iza amsayta fala tantaziris sabah. Apabila kamu sampai pada waktu petang, janganlah tunggu sampai waktu pagi. Janganlah tangguh sesuatu itu sampai pagi. Wa iza asbahta fala tantaziril masa. Apabila kamu sampai dah waktu pagi, janganlah tangguh pula untuk waktu petang. Kata Nabi SAW ni, apabila kita dah sampai pada satu peringkat kita rasa nak berubah, janganlah tangguh-tangguh. Ni kita haji, jomlah haji masjid. Kita nantilah, tengah sibuk ni, sawit tengah banyak. Umur 60 aku pencin lah. Umur 60 dia kata baru dia nak start berubah dari jadi pada tak berapa nak baik ni kepada ke arah baik. Bila sampai dia kata nantilah 2024 baru 59. 2025 aku pencin aku berubah. Aku janji ke hang. Tu dia kata perancangan dia. Dia tangguh tu seolah-olah dia akan capai umur tahun 2025. Maka bila dia tangguh tu tuan-tuan, dia kata nanti 60 habis selesai kerja pun dah tak ada, pencin dah, aku pergilah masjid surau, mainlah mengaji. QPEC minta kat kerajaan kata 64, lagi lambat dia main mengaji. Ni, duk tangguh 60, mula 60, ni nak minta 64. Dia kata 64 pun muda lagi tak? Kan? Tangguh 69, baru pencin. Sedar-sedar tuan-tuan, orang pikul cangkul je bawa dia. Ni, sebab itu kata Nabi, kalau kita dah niat ada satu perubahan dalam diri kita, maka jangan menangguh-nangguh masa untuk letak satu masa untuk kita berubah. Maka sekarang kita perlu berubah. Apabila datang kesedaran kepada kita saat ini, bukan masanya untuk kita rasa, oh nantilah, tengah-tengah sibuk ni. Sedangkan Allah datang jentik hati kita dengan pelbagai perkara yang menyedarkan kita. Boleh jadi kawan kita yang sama dengan kita, sedunia dengan kita, orang kata, hobi dia sama dengan kita, main masjid pun jarang-jarang, main mengaji pun orang kata kadang-kadang. Maka dia ni di antara orang yang susah untuk melakukan amal. Bila Allah jentik sekali, kawan Allah jemput dulu. Dia dah rasa dah, dia kata, kesian kawan aku, tak dah nak berubah. Tapi bila dia kata tak apalah, nanti aku berubah lah. Sebab itu kata Nabi, Iza amsayta fala tantaziris sabah. Bila kamu sampai pada waktu petang, janganlah menangguh-nangguh urusan kamu sampai waktu pagi. Allah akan bagi rezeki kita. Wa iza, kata Nabi, wa iza asbahta, apabila pula kamu sampai pada waktu pagi, fala tantaziril masa. Jangan pula kamu menangguh diri kamu untuk melakukannya pada waktu petang. Lalu kata Nabi, wa khuz min sihhatika qabla saqamika wa khuz min hayatika qabla al-mautika. Ni kunci dia. Ni kunci dia kepada kita supaya kita renung diri kita. Allah bagi kepada kita nyawa yang baik. Allah bagi kepada kita kesihatan dan kelapangan yang baik. Allah beri kepada kita boleh main masjid, boleh main mengaji ni. Itu satu nikmat yang Allah akan persoalkan kepada kita. Allah kata, wa khuz min sihhatika qabla saqamika. Bila sampai wa khuz min sihhatika, gunakanlah kesihatan kamu itu sebagai modal sebelum sampai kamu waktu kesakitan kamu.
Hari ni tengah sihat, nak main mengaji. Esok udah nak bangun daripada sujud pun rupa bekho dah. Daripada sujud nak bangun rakaat kedua rupa bekho dia bangun. Masa tu tuan-tuan, untungnya orang yang sihat. Tengah muda ni nak pi umrah, kumpul duit, pi haji. Jangan tunggu ketika waktu dah tak larat dah, ketika tu waktu tu orang takut nyusahkan orang. Waktu tu keterbatasan kita untuk melakukan amal menjadi terbatas. Waktu tak sihat ni semayang pun tak seronok dah. Kan, panggil budak tahfiz bulan Ramadan. Kan, baca tarawih 20 rakaat, baca surah, bukan surah lazim dah, pakai start dari juzuk tamu. Kawan tu baru start, dia kata dah, dia buat terbiat dah, alif lam mim bermata. Kawan tu baca setengah muka dah rasa panjang. Sebab apa? Kaki dah tak larat nak bangun. Kaki dah lama tak larat nak berdiri. Maka ketika itu kita rasa untung orang yang sihat. Tapi bila kita lihat adat orang yang sihat hari ni, yang muda-muda kumbah awal dulu. Tak? Kadang-kadang kenapa Nabi ingatkan kita kepada perkara ini? Nabi kata wa khuz min sihhatika qabla saqamika. Sebab kata Nabi SAW dalam riwayat yang lain, Nabi kata apa? Ada dua perkara yang menyebabkan manusia ni leka dengan dia. Kelapangan dan kesihatan. Waktu lapang dan waktu sihat inilah melupakan manusia untuk beribadah kepada Allah. Saat waktu sakitlah barulah dia kata, tengah sakit ni lah semayang. Dah boleh semayang nak duduk atas kursi, tuan-tuan, tak boleh tunggu lama. Bila mari sakit, kadang-kadang bila Allah mari uji kesakitan pada kita, kadang-kadang tak boleh main masjid, duduk terbaring kat rumah. Waktu tu baru kita kenang, untung kalau aku sihat. Waktu tu baru kita menghargai masa sihat kita. Sebab itu kata Nabi, gunakanlah kesihatan kita itu sebagai modal sebelum datang saat kesempitan dan kesakitan yang kita ada. Waktu sihat ni lah tuan-tuan, waktu sihat ni lah perempuan, kita nak buat apa amal ibadat, buat. Sebab tu Nabi kata bila sampai waktu petang jangan tangguh sampai waktu pagi. Kita belum tentu waktu tengah sihat, waktu petang ni jangan kita rasakan waktu pagi esok kita juga sihat. Sebab itu kata Nabi, bila dah duduk waktu tu, kalau nak jadi baik, mulakan dengan segera. Jangan tangguh pada tahun, jangan tangguh pada satu-satu masa yang lain. Boleh jadi dia kata hari ni hang sihat, esok Allah uji kamu dengan kesakitan. Wa khuz min hayatika qabla mautika. Yang ni lagi penting kata Nabi. Gunakanlah kehidupan itu sebagai modal sebelum saat datangnya kematian kita. Satu perkara yang memusibahkan kita di akhirat, 2 rakaat kita tinggal solat subuh. Datanglah mai 200 orang semayang jenazah kita. Takkan mampu menjadi bekas kepada dosa yang kita tinggal solat subuh sebelum kita mati tadi. Marilah 2,000 orang mai semayang jenazah kita, minta ampun. Allahumma ghfir laha, Allahumma ghfir lahu. Wahai Tuhan, ampunkan dia. Tapi kita sebelum mati tadi, semayang subuh 2 rakaat kita tinggal. Kita tinggal. Mai budak tahfiz, panggillah budak tahfiz, panggil mai. Baca Quran, mai semayang jenazah kita 200 orang. Takkan sama dan takkan boleh ganti. Sebab itu tuan-tuan, nikmat umur yang Allah beri kepada kita ni yang tak lama. Kenapa Nabi kata apa? Gunakan sebagai kehidupan ini sebagai modal. Kita dah sampai tahun yang baru, melangkah pada tahun yang baru. Kita tak tahu kita boleh habis dak tahun ni dengan hujung tahun sampai Disember. Siapa boleh pasti? Cuba angkat tangan. Siapa yang boleh jamin dia hidup lagi sejam lagi? Siapa yang boleh jamin yang pagi ni dalam dewan ni, yang boleh jamin 4 hari lagi dia hidup? Angkat tangan. Saya nak tanya petua macam mana dia tahu? Kalau kita tak tahu, kalaulah manusia ni tahu tentang tarikh mati dia, yang paling untung siapa? Yang paling untung siapa? No, orang yang meniaga buat batu nisan.
Dia paling untung. Sebab apa? Kita akan pilih design yang macam mana. Nak design World Cup ke? Oh tak. Nak design macam mana? Batu jenis apa? Granite ke? Kita nak color waktu tu color. Warna apa? Kepuk macam mana? Kalaulah kita ni tahu tarikh kematian kita, sudah pasti kita boleh pilih tarikh. Orang kata batu yang macam mana, design yang macam mana. Kita sandar belakang tepi rumah kita. Balik daripada subuh tengok, oh lambat lagi 2042. Meninggalnya Ogos 2042. Senyum lagi lah manjang. Boleh karaoke lagi. Lambat lagi. Kalaulah kita tahu tarikh mati, kita tahu kematian kita bila dan bila masanya, maka sudah pasti orang akan merancang kehidupan dia, kematian dia. Tapi kita tak tahu. Sebab itu Nabi ingatkan kita kepada kita, wa khuz min hayatika qabla mautika. Jadikanlah kehidupan kita ini, kamu itu sebagai modal sebelum datang saat kematian kita. Saat mati ini tak ada siapa yang boleh, tak ada siapa pun mau. Hanya orang-orang yang soleh, yang bersedia berhadapan dengan Allah, bertemu dengan Allah, Allah akan sambut dia dengan saat kegembiraan pada hati-hati dia. Tapi bagi orang yang sengsara, tak ada perancangan untuk mati ni, dia ni kalau boleh, dia kata aku tak mau mati sekarang. Sebab tak ada apa, aku tahu kalau aku mati sekarang, tak ada apa yang aku boleh claim depan Allah nanti. Sebab itu kita kena fikir tentang bagaimana kita nak mati esok. Perancangan kita nak mati esok. Sebab Nabi SAW ingat pada hujung ayat hadis ini, Nabi kata, fa innaka la tadri ya Abdullah masmuka ghadan. Kamu tak ketahui wahai Abdullah, esok orang panggil nama hang lagi ataupun tak. Esok belum tentu lagi orang panggil kita dengan nama kita. Azali tu, Muhammad Azali tu, tak. Mungkin ada tambah awal tu. Tu jenazah, tu mayat, tu almarhum, tu almarhumah. Kita dah tak jadi apa dah. Nama kita ketika itu tak jadi apa dah. Ketika itu kita adalah satu bangkai yang akan ditanam kejap lagi. Sebab itu bila kita hidup pada awal tahun ni, kita perlu muhasabah. Kita ni perlu muhasabah tahun yang kita habiskan 2023. Adakah dia lebih baik daripada 2022 dulu? 2024 yang kita mari ni, yang kita hidup hari ni, apa yang kita rancang untuk kematian kita? Sebab tu saya kata tuan-tuan, perempuan, kalau ada harta, kalau ada wang ringgit, kalau ada apa-apa harta yang kita milik, kalau nak wakaf, wakaf hari ni. Nak derma hari ni. Jangan tunggu mati anak nak buat, pakat sudah tak buat. Saya berani jamin kepada tuan-tuan dan perempuan, bila kita mati, orang takkan fikir lagi tentang kita. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Merancanglah kamu, bersegeralah kamu merancang kehidupan kamu, negeri akhirat, kata Allah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan pula hang pinggirkan nasib hang atas dunia, kata Allah. Fa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadi buatlah baik seperti mana Allah buat baik pada kita. Puan-puan, kalau ada simpanan, kalau niat nak wakaf, wakaf masih hidup. Kalau nak sedekah, sedekah masih hidup. Kalau tah mati, kalaulah andailah hari ni akhir-akhir kita mati kita, dalam akaun ada 160,000, dalam tabung haji ada 20,000. Semua sekali 150,000. Tinggal tu bukan lagi harta kita. Tu bukan lagi boleh kita paksa nak bangun kata suruh suami dah. 160,000, 150,000 tinggal ke suami, tinggal ke anak-anak, tu jadi harta tinggalan si mati, pusaka. Suami kata, oh ini harta ni kita pakat bahagilah 50-50, hak 50 aku punya, hak 50 lagi kita faraid. Ni harta sepencarian, katalah.
Maka tinggallah 150 tadi tinggal dalam 70. Maka 70,000 tadi ni tuan-tuan paket bagi. Along ambil lah 20,000 seorang. Ambil seorang 20,000. Si Along buka dapat duit 20,000 pi buat down payment kereta baru. Si Angah kata ni boleh lah buat modal kahwin. Abah ni kata ingat hang modal kahwin hang. Kahwin aku pun aku nak buat modal. Hak 50,000 tadi, 70,000 tadi. Siapa yang duk terbeliak biji mata? Puan-puan dah dalam kubur. Tinggal duit dekat suami, suami dapat bini baru, balas bini baru. Tapi bukan sini lah, sini wali-wali. Tempat lain. Tempat lain. Suami pun sama juga. Kalau ada harta hari ni rancang untuk mati kita. Jangan ingat anak kita ramai, anak akan buat untuk kita. Tak ada seorang pun yang akan memikirkan diri orang lain yang ada di dalam kubur. Tak ada seorang. Mungkinlah hari pertama kita mati di baratlah kenduri arwah. Mai orang masjid, akad sedekah seorang RM10. Hari kedua, ketiga, dibagilah juga. Selang setahun, 2 tahun tuan-tuan, dia pakat tak mai dah. Nak buat kenduri pun jarang-jarang. Apatah lagi nak buat wakaf daripada harta kita. Kalau dah jadi milik pembahagian harta itu pusaka kepada anak-anak, anak-anak takkan fikir kita lagi dah. Sebab itu rancang untuk kita. Nak buat wakaf, nak buat derma, nak sedekah. Sedekah masih hidup. Sebab apa? Sebab orang yang sedang mati hari ini berhadapan dengan kematian. Apa yang dia minta kepada Allah? Untuk balik habiskan harta dia. Untuk balik ke dunia, untuk habiskan segala harta yang dia tinggal. Tapi waktu kalau pun dia boleh balik. Kalau. Tu perkataan kalau tak boleh guna. Memang mustahil lah. Orang mati ni, jika dia balik pun, harta tu bukan lagi milik dia. Dah jadi milik orang lain. Ruginya manusia yang hanya, dia kata tak apalah, ni simpan untuk hari tua. Umur 40 masa tu. Simpan untuk hari tua. Lah tak sampai tua dia meninggal. Rugi tak rugi tuan-tuan? Suami ni tinggal 300,000. 100,000 bini ambil. Sebelum mati, Tok Imam yang kawan dia selalu pagi-pagi pergi sarapan lepas subuh. Dia kata kalau aku mati, Imam tengok-tengoklah bini aku. Dia ingat tengok saja. Ingat nak tengok saja. Entah. Mula main hantar beras. Hantar barang dapur dah. Habis indah dia tak ada hantar beras dah. Dia hantar pinang. Dia kata, alang-alang dia kata kamu pun udah lama dah. Kan? Suami kamu pun dah lama dah meninggal. Aku pun dah lama dah. Dia kata. Tuan-tuan, dengan kita, dengan bini kita, dengan 100,000 hak jadi milik kita, lepas kat Tok Imam. Siapa tu beliau biji mata? Siapa duk klik-klik dalam kubur? Waktu tu tuan-tuan rasa rugi tak? Rugi sebab apa? Sebab segala benda hasil kita himpun untuk dunia. Tapi tak jadi milik kita, jadi milik orang lain. Tapi kalau kita niat untuk perancangan kita untuk kehidupan selepas kematian ini, yang Allah kata ahsanu amala, siapakah yang lebih baik amalan dia, maka ramai orang akan merancang untuk mati dia. Sebab itu Nabi kata wa khuz min hayatika qabla mautika. Gunakanlah kehidupan kita sebagai modal sebelum datang saat kematian kita. Bila dah mati ni tuan-tuan, tak ada lagi perancangan, tapi itulah satu tindakan perjalanan yang kita rancang dulu sebelum kita hidup. Dalam hadis yang lain kita nak lihat, selepas bila kita merancang, kita nak buat apa, kita kena letak hala tuju matlamat kita ni ke mana. Sama ada kita nak letak hidup kita ni, start mula tahun yang baru ni, nak start daripada hala matlamat hanya dunia ataupun akhirat. Satu hadis Nabi SAW. Nabi kata di dalam hadis ini riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa man kanatil akhirah hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlahu wa atadhu dunya wa hiya raghimah wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqra baina 'ainai wa farraqa 'alaihi syamlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu.
Cantik. Hadis ni cukup cantik kalau kita faham sungguh-sungguh. Kita bahagikan hadis ni kepada dua. Ada dua golongan yang kata Nabi dalam hadis ni. Yang pertama kata Nabi, wa man kanatil akhirah hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Kata Nabi SAW, siapa-siapa yang hidup kehidupan dia itu, matlamat hatinya itu, kehidupannya itu bermatlamatkan akhirat. Siapa-siapa kata Nabi hidup yang dia ada ni, dia halakan kehidupan dia semata-mata akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan pada hati-hati dia itu sifat rasa kekayaan dan kecukupan. Allah bagi kepada kita ni, kalau kita letak hidup kita ni terarah untuk akhirat, memikirkan keberuntungan kita di akhirat, maka Allah akan berikan kecukupan kepada kita. Tanda tu dah ada pada tuan-tuan perempuan hari ni. Hidup tenang, tengok muka tenang je, tunduk je. Tenang sangatlah, tak rusah, tak kesut, tak kusut pun kepala nak fikir dunia tak. Allah bagi kecukupan. Tanda-tanda kata Al-Imam Al-Ghazali, Allah tenangkan, Allah beri kecukupan kepada hati seseorang itu tentang hadis ni. Allah letakkan kepadanya wa jama'a lahu syamlahu, kata Nabi. Allah himpunkan kehidupan dia cantik, susun cantik. Tengok boleh mai subuh jemaah, boleh mai kuliah duha, boleh pi berjalan dengan anak, isteri, suami, boleh pi kenduri, pergi layan orang kata masyarakat. Kan? Ada duit boleh pi buat ibadat, ada duit boleh buat sedekah. Allah himpunkan. Sebab apa? Allah bagi kecukupan kepada kita, masa yang berkat, rezeki, duit yang berkat, kehidupan ahli keluarga yang berkat, perjalanan hidup Allah susun cantik. Tuan-tuan perasan tak bila satu keberkatan Allah tarik daripada diri seseorang, Allah selerakkan urusan hidup dia. Semua orang bagi malam ni, pagi ni tuan-tuan, Allah bagi sama je 24 jam. Hari ni dah sampai kita lalui hidup kita dah dekat 9.45 dah. 9.44 dah. Semua sama tak? Ada orang yang lebih seminit, ada orang tak yang lebih hidup dia seminit tak? Semua sama. Terbit matahari yang sama, terbenam matahari yang sama, 24 jam yang sama. Tapi kenapa? Cuba kita renung, kenapa ada orang yang Allah susun hidup dia cantik? Dia boleh main semayang jemaah, dia boleh pergi mengaji, dia boleh buat derma dengan duit dia. Tapi kenapa aku tidak buat begitu? Kenapa Allah tak jadikan aku macam tu? Kena fikir keberkatan yang Allah tarik daripada hidup seseorang. Allah tarik masa dia, Allah suntukkan masa 24 jam. Orang lain boleh habis dengan selesai susun atur hidup dia cantik. Tapi kita kusut. Kita ni rasa tak cukup masa. Kadang-kadang nak main jemaah pun tak boleh. Duduk taman, duduk satu taman dah 20 tahun tak pernah jenguk jiran hak sebelah pun tak kenal, tuan-tuan. Yang dia tahu, dia keluar rumah gelap, balik rumah gelap, dia tak tahu apa. Jiran dia ni bangsa apa, jiran dia ni kerja apa, dia tak tahu, nama pun tak tahu. Ada jenis orang macam tu, tuan-tuan. Bila tengok balik kerja, tengok ramai rumah jiran, dia kata ni ada apa, hari jadi ke. Padahal jiran mati, dia tak tahu. Ni ada apa ni, kenduri hari jadi ke. Sampai macam tu dia boleh. Ada orang sampai masjid pun dia tak kenal ni. Nak cari tok imam ni. Bila dia kenal, tuan-tuan, saya kerja masjid, saya tahu lah, ada orang yang jenis tak main masjid ni, tuan-tuan. Dia kenal tok imam ni, bila dia nak main cok borang nikah. Cok borang nikah, nak panggil mai mati keluarga dia, pergi semayang, urus jenazah. Dia kata, boleh saya cari tok imam tak? Saya kata, nak buat apa cari tok imam? Ni saya nak panggil ayah saya meninggal. Mana rumah mana? Tu rumah taman dalam ni. Bukan sini lah, tempat tu, Zimbabwe tu. Taman ni lah. Hang duduk sini lama ke? Tak pernah nampak? Oh, dia kata lama dia juga. Saya daripada kecil, sekarang umur 20. Adalah dekat 19 tahun. 19 tahun. Dia duduk kat situ, tak pernah kenal Tok Imam. Padahal dia duduk bercakap dengan Tok Imam. Nak cari Tok Imam, nak buat apa? Nak panggil ayah saya meninggal. Ayah nama apa? Sekian-sekian nama. Ayah sakit apa? Sekian-sekian sakit. Meninggal tengah tidur. Dan ayah orang masjid ke? Ayah pun tak main masjid.
Tok Imam ni orang Melayu kita punya baik tuan-tuan. Oh tak apa mai. Pi. Kita urus lah sebab fardu pada kita. Pi lah urus. Urus. Malam tu dia kata, minta maaf Tok Imam ya. Saya nak jemput sekali lagi orang surau. Mai rumah saya baca tahlil malam ni. Kalau saya orang panggil apa tu, saya kata dok, koma mari masjid. Buat kenduri di masjid. Minta maaf kasar, saya memang kasar tuan-tuan. Nak orang kata didik hati, kalau skru dah karat, kita boleh pulas pelan-pelan, tak boleh. Kena sentap juga bagi hilang karat tu. Kena sembuh WD-40 tak? Macam tu juga orang bila dah karat sangat, dah tak ada iman tu, dah berkarat, nak pulas bukan boleh slow-slow tak. Kena sembuh WD-40 juga kat dia, bagi hilang karat tu. Sebab tu saya kata, kalau orang yang tak main masjid, main jemput kita tahlil, jangan pi rumah dia. Kalau Saidina Umar sampai nak bakar rumah orang tak pi semayang jemaah, kita setakat tahlil pulau dia. Kalau hang tak bawa main masjid, kami tak mau pi rumah hang. Hak tadi sebab kami urus tu sebab fardu. Kalau tak kerana fardu, kami biarlah hampa ada keluarga urus. Kalau dok kita tak buat macam tu, keluarga yang lain tengok, dia kata tak apa, orang masjid ni baik-baik. Bagi sampui RM5 seorang, mereka pakat mari lah. Kita diajar macam tu. Tu sebab ada orang yang dia tak fikir tentang akhirat. Bila dah masuk, ahli keluarga dia masuk ke alam kematian, baru dia tersedar nak pergi panggil cari orang masjid. Kalau tidak, nak pandang masjid pun tak. Sebab itu tuan-tuan, kalau seseorang itu kata Nabi, orang yang menghalakan kehidupan di akhirat, Allah bagikan kehidupan dia tu rasa kecukupan. Tak ada seorang pun hari ni saya tengok pagi ni letak tangan kedai duk fikir pasal dunia, tak. Sebab Allah sedang bagi kecukupan kepada kita. Allah susun cantik. Bukan kata yang tak mari ni tak cantik, tak berkat, tak. Cuma yang saya kata, kita lihat diri kita. Allah bagi masa kita cukup. Ada masa untuk kita main mengaji. Ada masa untuk kita pergi berjalan dengan anak isteri. Ada masa kita berurusan dengan masyarakat. Ada masa kita berurusan dengan Allah. Semua tu Allah yang rancang untuk kita. Sebab Nabi kata apa? Wa jama'a lahu syamlahu. Allah yang susun, jadikan kehidupan kita itu tersusun cantik. Dan anak pun cemerlang, anak pun bagus, anak pun ada kerjaya. Anak pun berjaya dalam pendidikan. Kita lihat ada orang tuan-tuan, hidup dia gaji tak banyak pun. Kan, hidup security, kerja security, malam bekerja, kadang-kadang siang bekerja. Allah bagi rezeki kepada dia 1,200, 1,500. Dia boleh main masjid, dia boleh buat sedekah dengan duit dia, dia boleh belanja anak isteri pergi berjalan. Tu tuan-tuan pelajar, tahu bila yang pelajar cemerlang yang dapat tajaan daripada kerajaan tu, lanjut luar negara. Budak Kelantan, pak dia meniaga soya je. Bila tanya apa petua sampai anak cemerlang macam ni, dia kata tiap-tiap malam dia akan bangun tahajud, minta pada Allah. Tak bagi banyak, jangan bagi kekayaan, bagi cukup. Allah susun kehidupan anak-anak tu cemerlang. Allah bagi yang tu. Bila tanya kepada budak tu, apa rahsia kamu? Adakah kamu belajar sampai malam tak? Dia kata, pukul 3 pagi, saya setiap start, dia kata, daripada awal tahun sampai hujung tahun, sampai habis periksa, saya akan semayang hajat, minta pada Allah. Tuan-tuan, bila kita nampak pelajar STAM yang cemerlang di Malaysia, saya tengok macam tu, saya kata malu ke kita? Dia tak kaya, pak dia niaga soya. Allah bagi kekayaan itu bukan melalui rezeki duit, tapi Allah bagi kecemerlangan anak dia dapat. Kalau ikut pada kemampuan, dia tak mampu hantar anak dia pergi luar negara, tapi Allah susun rezeki tu cantik tak? Allah bagi anak dia cemerlang, lanjut luar negara, dapat tajaan apa? Itu rezeki namanya. Sama juga dengan kita ni, Allah bagi tu kan semuanya dengan sifat kekayaan itu, bukan sifat dengan harta benda, duit melimpah tak. Ada orang yang Allah tak berkat pada hidup dia, duit je banyak. Tuan-tuan, duit banyak. Kita ada seorang kawan saya, kawan lah juga, dia datuk pilot pencin. Dia ni antara orang yang soleh, main mengaji tuan-tuan. Dia ada syarikat. Dia ada buat pembekalan tangki-tangki najis untuk kapal-kapal.
Dia buat tu. Dia ada syarikat tu. Dia ni tuan-tuan, setiap tahun dia ada buat penajaan untuk mahat tahfiz. Tapi luar negara lah. Di Thailand, di Kemboja. Dia bagi duit-duit guru gaji semua daripada dia. Dia ada grup, dia 4-5 orang ni. Tuan-tuan, dia main kuliah. Walau main kuliah, dia sandar ke dinding tidur. Tapi dia main kuliah. Kalau ikutkan dia duit banyak, tak payah main kuliah pun. Tak apa, dia upah ustaz main mengajar rumah dia seorang-seorang boleh. Tapi tak. Dia main kuliah. Allah susun cantik. Ada orang tuan-tuan, dia ni tuan-tuan nak cerita, pejam mata duit masuk. Pejam mata, main kuliah ni dia pejam mata, duit dalam bank duk masuk. Kita pejam mata, dia duit masuk. Ni. Allah bagi rezeki pada dia, Allah uruskan dia. Dia menguruskan rezeki dia pada jalan Allah. Berkat hidup dia. Dia tanya apa lagi ustaz? Tak ada. Nak buat kursi meja untuk pelajar dia tak? Ada. Kalau tak ada cukup, tak apa, nanti bagi tahu. Sedar-sedar dalam duit persatuan, ada 200,000. Dia tak bagi tahu siapa bagi. Dia kata ustaz guna je lah. Tak ada duit haram. Duit dalam ni semua duit yang boleh guna. Dia kata pakai. Macam tu tuan-tuan. Kita tak nampak. Kadang-kadang orang tu selekeh. Datuk tu tuan-tuan. Datuk Seri. Tapi pakai baju pagoda. Baju tuan-tuan lagi lawa. Baju pagoda zip tengah tu. Pakai kain pelikat. Duduk orang duk ingat dia pakcik niaga pasar je. Tapi datuk. Saya bukan puji dia sebab adalah tak. Tapi saya nak puji. Ada orang Allah susun cantik keberkatan hidup. Rezeki dia banyak. Dia guna pada jalan Allah. Tapi ada orang yang Allah bagi melimpah duit dia. Tapi keberkatan tak ada. Masa tak ada berkat. Duit tak ada berkat. Bila tanya kat dia kata, dah buat sedekah ke? Dia kata belum sempat lagi. Duit pun tak berapa nak cukup. Semua ingat duit banyak ni. Dia kata duit banyak ni semua ada benda channel yang aku nak pergi letak. Nak sedekah tak sempat, wakaf tak sempat, nanti ada dapat duit. Aku pergi wakaf. Tanya dia, dah buat umrah ke haji? Kata belum. Kan? Takkan belum, dia kata, mana negara kamu dah pergi umrah, kamu tak boleh buat. Kalau hang nak buat umrah balik hari pun boleh. Kan? Duit hang banyak. Dia kata tak sempat. Tu tanda apa dia? Tanda Allah sedang tarik keberkatan. Allah tak sudi dengan duit dia. Allah hilangkan berkat pada hidup dia. Masa dia tak cukup, nak main jemaah tak boleh, sedekah tak boleh buat, nak buat ibadat yang khusus pun tak boleh. Apa jadi pada dia? Sebab itu Allah kata, Nabi kata apa? Orang yang meletakkan akhirat, maka Allah susun cantik kehidupan dia. Dan Allah beri dunia kepada dia, walaupun dia tak berhajat kepada dunia. Kadang-kadang dia tak niat pun benda tu. Tapi Allah datangkan dunia tu kepada dia. Ini kalau hidup dia bermatlamatkan akhirat. Kita akhirnya kata Nabi, "Wa man kanatid dunya." Yang ni yang kita tak mau jadi. "Wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqra baina 'ainaihi." Barang siapa yang meletakkan kehidupan dia itu bermatlamatkan dunia, kata Nabi, Allah letakkan di tengah-tengah antara dua mata dia ini sifat kekufuran, sifat kefakiran pada mata dia, sifat rasa tak cukup. Tu ya. Ada hidup orang, dia tengok orang tukar kereta baru, dia rasa tak berhati, aku pun nak tukar kereta baru. Rasa tak cukup. Bang, tengok bang. Suami dia kerja driver lori je. Dia tak tahu hak kerja driver lori ni gaji ribu-ribu. Dia kata, tukar sofa tiap-tiap bulan. Kata tengok bang. Dia dengki ke orang. Dia rasa apa yang ada pada dia rasa tak cukup, rasa kurang. Dan dia akan hasad pada orang lain. Maka ini sifat orang yang bermatlamatkan hidup dia dunia. Maka Allah letak di tengah-tengah mata dia ini sifat rasa orang kata kekurangan pada hidup dia. Dia rasa kurang. Sedangkan ada orang yang saya cerita tadi, niaga soya, anak boleh cemerlang. Allah bagi rezeki macam-macam. Hak dia ni gaji belah ribu setiap bulan. Dia rasa tak cukup. Bila ajak main mengaji, bila ajak main masjid, dia kata nantilah, rasa tak rasa cukup ni. Klien aku nak jumpa klien pukul 8 ni. Tak sempat lah nak main mengaji. Tak main mengaji. Apa asbab jadi macam tu? Allah jadikan asbab-asbab itu kerana tidak ada sifat keberkatan dalam hidup dia. Allah tarik sifat tu. Wa farraqa alaihi syamlahu, kata Nabi. Bila matlamatkan hidup dunia, Allah selerakan urusan hidup dia ni.
tak sama macam orang. Hidup dia siang malam, dunia. Dia tak sempat buat apa-apa hidup dia dengan akhirat. Tu yang saya kata tadi, sedekah tak dapat buat. Padahal duit banyak. Kalau kita kata 15,000 takkan 1,000 tak boleh main ulung kat masjid. Dia kata tak sempat. Duit tak berapa nak ada. Hak kawan tadi gaji 1,000 lebih je boleh sedekah kat orang, boleh buat kenduri kat masyarakat, surau, jemaah. Hak dia ni tak sempat. Sebab apa? Allah sedang selerakkan urusan dia. Walam ya'tihi minad dunya, kata Nabi, illa ma qaddara lahu. Dunia ni pun takkan datang kepada dia melainkan barang yang telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala pada dia. Walaupun dia berhajat macam-macam tak. Dia berhajat macam-macam, tapi dia tak tercapai apa hajat dia. Sebab Allah susun hanya apa yang ditakdirkan pada dia je yang jadi milik dia. Maka ni antara sebab awal permulaan hidup kita ni, kita carilah peluang-peluang yang boleh beri manfaat pada hidup kita, dunia akhirat. Jangan kita duk sibuk dengan urusan orang lain. Jangan kita duk sibuk tentang duk cari balah dengan orang lain. Kita fikirkan tentang kehidupan kita atas dunia ni nak jadi apa. Untuk perjalanan kita, merancang kehidupan perjalanan kita. Hidup di akhirat tu nak jadi bahagia atau binasa. Tu hidup kita. Sebab tu saya kata apa? Bermulaan tahun baru ni, yang sepatutnya kita ambil adalah apa? Titik permulaan untuk hidup yang lebih baik daripada sebelumnya. Kalau sebelum ni kita rajin datang, kata jemaah pun kurang, cuba latih daripada awal tahun ini, kita latih diri kita untuk berjemaah. Lazim solat berjemaah. Lazim dengan kuliah-kuliah agama. Kalau yang belum lagi mahir dalam ilmu Quran, cari guru-guru Quran. Saya banyak kali saya sebut pada jemaah-jemaah saya. Saya kata jangan segan. Kelas Quran hari ni ada yang berbayar, ada yang percuma. Masjid ada buat kelas Quran, jangan lari. Ni kalau ustaz suruh buka Quran, suruh baca seorang-seorang, sekali tu dia mari. Sebab tu kalau masjid minta, dia kata ustaz ngajar tajwid boleh. Saya kata minta maaf, tajwid saya tak mengajar. Bukan tak mau tak. Saya jenis saya cakap kadang-kadang lepas. Orang tak boleh tahan dengan cakap macam tu. Tapi tak boleh nak ubah trend tu. Sebab kita mengaji dengan mak, dengan tok guru kita pun jenis garang-garang tak. Quran ni kena garang baru kita dapat. Kalau jenis slow-slow tak ni. Kita adalah satu masjid tu ngajar kelas tajwid 6 bulan tahan. Mula-mula adalah ramailah dekat 20 orang mari. Jenis saya suka buka. Saya tak suka seorang-seorang tu tak ada Quran depan dia. Buka setiap orang. Saya baca, semua baca. Kan? Kemudian saya minta seorang-seorang baca. Ada yang berbunyi, ada yang macam Piramli duk tunggang mana ni. Tapi bukan belah Sungai Siput ni, bukanlah tempat lain. Kita pun macam kita kata, kita berderahlah sikit suara kan. Kata itu takrir tu kan. Getah sikit, dia dah merajuk. Bulan depan tak nampak . Daripada 20 orang tadi tinggallah 10 orang, 15 orang, 12 orang. Bulan ketiga tinggal 7 orang. Bulan keempat tinggal 5 orang. Bulan ketiga tu tinggal 3 orang. Siap, Bilal tu imam. Tu tak boleh lari sebab dia tugas. Hak lain bila start kuliah, start motor balik. Lepas tu saya kata saya tak boleh ikut ngajar tajwid, ngajar Quran. Bagi ustaz-ustaz lain. Bagi ustaz-ustaz yang lembut sikit. Kata saya ngajar lain tak apa kot. Setengah orang dia tak boleh. Tu saya kata hari ni ada pilihan pada kita. Kalau kita start hari ni tak pandai lagi baca Quran, cari guru-guru Quran. Hari ni tuan-tuan boleh buat live depan muka tak? Tak laki. Ustaz ada masa tak? Tok imam sini banyak ada budak kafir ada apa. Ustaz ada masa tak? Saya nak mengaji depan-depan orang segan. Saya memang jenis tak pandai sikit baca Quran. Boleh pandai. Kata saya bukan tahap merangkak baca Quran, menerak dah. Hak menerak tu telefon online. Kata ustaz ambil masa sikit lah, dah setengah jam. Ustaz buat live dengan saya. Saya duduk rumah saya, ustaz duduk rumah ustaz lah. Kan? Tapi jangan, nasihat orang perempuan janganlah buat live kuliah Quran. Dia pergi potong bawang kat dapur, ustaz duduk ngomen seorang-seorang dalam live. Kita dengar ustaz. Tapi dia tak dengar. Tak laki ni, dia nak tengok mulut gerak mulut ustaz tu macam mana.
lidah ustaz letak di mana, itu sifat-sifat huruf. Maka kalau tak pandai, tak mau cara ramai-ramai, buat individu. Ustaz pun kata tak apa, lepas insya' selalu saya habis dah, kuliah saya habis, buat. Maka tu, kalaupun kita mati dalam keadaan kita tak pandai lagi baca Quran, tapi ada usaha dan jawapan di sisi Allah Ta'ala untuk perubahan hidup kita ni. Kalau kita belum jinak dengan hati dengan masjid, maka jinak-jinakkanlah hati kita dengan masjid. Halakan kehidupan kita ni untuk akhirat. Sebab kehidupan kita, tahun bertambah, umur kita berkurang. Sebab itu kita kena rancang hidup kita yang selepas kematian. Allah tak tengok banyak mana amalan kita. Allah nak tengok baik mana amalan kita. Sebab itu ayat permulaan muqaddimah tadi, Allah tak guna perkataan aksaru amalah. Allah gunakan perkataan ahsanu amalah. Kalau Allah kata aksar, ramai orang pulun, banyak-banyak solat. Tapi ada orang yang pulun, tapi tak ada satu pun yang menjadi bekas pada dia. Bukan kata tinggal terus solat-solat, dah. Yang banyak tak semestinya berkualiti. Yang berkualiti tu mesti adalah ada sifat istiqamah. Kalau boleh main masjid subuh sampai isyak tu pun dah cukup. Kalau tak mampu bangun malam pun, bukan kata jangan bangun malam tak, tapi kalau tak mampu pun hari-hari bangun malam. Nabi kata orang yang semayang subuh berjemaah, orang yang semayang isyak berjemaah, dia dapat pahala seperti bangun seluruh malam. Kalau semayang isyak berjemaah, dia dah dapat dah sepertiga malam. Tapi kalau boleh, kuatkan azam untuk bangun malam untuk diri kita. Sebab tu tuan-tuan, cukup takat tu nasihat orang kata Nabi SAW ini menjadi guide kita. Permulaan kehidupan lembaran yang baru pada tahun yang baru ini. Menjadi kita hamba Allah Ta'ala yang lebih baik daripada sebelum-sebelum ni. Maka kita kena azam jadi hamba Allah Ta'ala yang Allah beri keberkatan pada kita. Kalau sebelum ni Allah selerakkan kita dengan urusan-urusan yang tak beri manfaat, maka biarlah diri kita lepas ni Allah berikan satu, orang kata sifat kasih sayang, dan Allah beri campakkan sifat perhatian dia pada kita. Sebab jangan ingat yang kata Imam Hasan Al-Basri, katanya alamatu i'radillahi ta'ala 'anil ibad istighaluhu bima la ya'ni. Tanda-tanda seorang itu Allah tak suka pada seseorang, Allah biarkan hidup dia dalam keadaan perkara-perkara yang tidak memanfaatkan pada diri dia. Allah beri kepada dia hidup sia-sia, maka tak beri manfaat. Mudah-mudahan kita Allah susun kehidupan kita, Allah beri lembaran yang baik kepada kita kehidupan yang akan mendatang ini. Sama ada setahun ini menjadi rezeki kita ataupun tidak, tapi hari demi hari yang kita lalui itu, kita minta kepada Allah Ta'ala supaya bimbing hati kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang taat, hamba Allah yang soleh, supaya bila kita balik kepada Allah Ta'ala dalam keadaan Allah suka nak jumpa dengan kita. Cukup takat tu, mudah-mudahan apa yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala. Yang buruk, yang lemah, yang dhaif itu kelemahan diri saya sendiri, so maaf jikalau terkasar bahasa menyinggung perasaan hati tuan-tuan dan perempuan. Kita akhir majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina ya rahman bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.